Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan live ni, eloklah kita mulakan dengan bacaan umul kitab. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kedua bapa kita, sama ada yang masih bersama kita ataupun telah meninggalkan kita, pada guru-guru kita, dan juga para wira-wira dan negara kita yang telah banyak berkorban untuk memastikan keamanan negara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macam Pak Long janji semalam, tak nak melengah-lengah masuk kan. Pak Long nak ceritakan satu kisah, kata orang ni, siapakah ataupun organisasi manakah yang bertungkus lumus, yang menyumbangkan tenaga mereka dalam memastikan perjuangan kerajaan kita menentang pengganas komunis berjaya. Salah satu organisasi dia tu adalah pasukan polis Diraja Malaysia lah, di samping Angkatan Tentera Malaysia. Dalam pasukan polis Diraja Malaysia ni ada banyak unit, ya. Ada dia punya polis hutan, ada yang general duty dia, ada yang komando dia, dan juga cawan khas panggil, ya. Dan Pak Long tertarik nak ambil topik ni sebab ini adalah satu-satunya unit yang kita panggil hero yang tidak didendang, ya. Orang tak pernah ceritakan pun tentang peranan mereka dalam membentas pengganas komunis di tanah Melayu. Kita tahulah polis, kita tahu polis hutan, kita tahu Komando 69. Ini cerita polis, ya. Kita tahu detektif, lepas tu kita tahu special branch. Tapi rupanya dalam special branch tu ada lagi unit lagi yang dia ni betul-betul, kata orang ni, banyak menyumbangkan jasa dalam membentras pengganas komunis ni, terutamanya anggota bawah tanah komunis dan juga Barisan Bersatu Komunis. Unit ni lama tau dia pendam, disimpan kan, baru terdedah, ingat 2 tahun 3 tahun lepas je, ya, terdedah pada umum lah. Yalah, selama ni kita tahulah peranan special branch. Betul lah special branch, tapi special branch ni dia banyak unit dia. Special branch ni bukan satu je dah. Bukan special branch tu satu, tak ada banyak unit-unit dalam tu, ya. Banyak division dia lah dalam tu. Okey, sekarang ni kita berjus pada special branch. Special branch memainkan peranan yang penting, ya, dalam membentras pemberontakan bersenjata pengganas komunis di tanah Melayu. Itu tak payah kita nafikan, ya. Okey. Kalau dalam special branch ni kan, Pak Long nak cerita lah. Sebelum tu Pak Long nak ucapkan terima kasih lah pada Tuan Zahirman alias dengan sebab dia lah orang yang memperkenalkan kepada kita, memberitahu kita tentang kewujudan F-Team ni panggil kan. Dan beliau ni adalah seorang pegawai polis yang tak silap Pak Long tugas terakhir dia sebagai OCPD di Greek, ya. Dan beliau juga lama dia dalam special branch. Kalau tak silap Pak Long, tugas dia yang pertama pun masa dalam polis pun dia dekat special branch, tak silap Pak Long, ya. Dia ni Tuan Zahirman ni. Jadi walaupun dia dia bukan anggota F-Team, tapi dia banyak kenalan kawan-kawan ni lah yang terlibat dalam F-Team ni, dia kenal kan. Salah seorang tu adalah DSP Bersara Tuan Kamarudin Hashim. Tu kawan baik dia lah. Dari situ lah kita dapat cerita pasal tentang F-Team ni. Okey, tapi apa pun boleh nak bagi tahu lah kan. Dalam special branch ni ada beberapa division dengan panggil dia kod E1, E2, E3 sampai lah E7. Jadi eloklah kita tahu sikit untuk pengetahuan am kita kan. Organisasi ataupun division dalam special branch di anggota polis Diraja Malaysia gitu ni kan. Dia kata kalau E1 ni dia bracket dia komunisme, maknanya unit ini
ini adalah unit utama di bawah pasukan cawangan khas yang bertanggungjawab terhadap apa-apa aktiviti pergerakan bawah tanah Parti Komunis Melayu, iaitu yang berkaitan dengan aspek pelaksanaan operasi cegah rintang ataupun counter insurgency, pelaksanaan operasi anti perisikan ataupun counter intelligence, lagi terhadap pasukan musuh. Lepas tu proses awal siasat bagi mendapatkan maklumat risikan yang melibatkan anggota musuh yang ditawan, ataupun menyerah pada pada kerajaan lah, pada polis, serta proses penterjemahan dan analisis dokumen yang dirampas daripada pihak komunis. Ini dia punya Iwan yang pertama lah. Okey. Lepas tu yang kedua dia panggil E2. E2 ni dia merujuk pada ekstremisme, ya. Ekstremisme, iaitu unit yang berperanan dalam menyelia dan memerhatikan apa-apa pergerakan pertubuhan maupun kumpulan ekstrim yang berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan negara. Okey. Seperti pergerakan Kesatuan Buruh dan masa yang berhaluan kiri, parti-parti politik yang berideologi ekstrim, okey, pergerakan pertubuhan pelajar dan mahasiswa. Dan lepas tu E3, ya, unit E3 ni dia bahagian logistik. Unit E3 ni dia bertanggungjawab dalam ehwal teknikal seperti proses pemantauan, bantuan serta pentadbiran teknikal dalam sesebuah operasi yang dijalankan. Ini tugas E3 ya. Lepas tu ada E4 panggil, ya, dan iaitu dipanggil external communism. Maksud itu unit ni penting dalam cawangan khas. Dia bertanggungjawab terhadap kemasukan pengaruh luar ataupun ansi-ansi komunis yang bertapak di negara luar dan yang masuk ke dalam negara kita. Antara ansi-ansi yang dipantau yang dengan ketat ketika darurat tahun 68 sampai 89, Parti Komunis Indonesia, Parti Komunis Cina, Parti Komunis Thailand, Parti Komunis Vietnam dan juga Parti Komunis Soviet Union. Dia ni bahagian luar lah, ya. Selain daripada itu, unit juga berperanan terhadap hal ehwal keselamatan diplomatik Malaysia di negara luar seperti kedutaan besar negara, pejabat konsulat dan juga pejabat pesuruhjaya tinggi, dengan menempatkan beberapa pegawai yang ditugaskan sebagai attaché keselamatan. Okey. Lepas tu unit E5, yang keselamatan yang berperanan sebagai unit yang mengawal selia keselamatan di pintu masuk serta persempadanan negara. Dengan seperti macam lapangan terbang domestik ataupun international, pasport dan kawalan perjalanan, perlindungan keselamatan, kenamaan untuk VIP sama ada dalam atau luar negeri, ya. Lepas tu E6 bahagian pentadbiran, ya. Unit ni bertanggungjawab dalam mengenal pasti ataupun membuat senarai penting terhadap kawasan operasi pasukan pengempur Parti Komunis Melayu yang berkaitan dengan maklumat-maklumat seperti lokasi, kubu-kubu dia, kem-kem latihan dia, unit pengempur PKM, senarai nama ahli-ahli jawatankuasa pusat serta daerah PKM, senarai nama komander dia orang, pasukan pengempur PKM. Apa tu, unit juga menguruskan perbelanjaan pasukan yang berkaitan dengan hal ehwal keuangan pasukan, operasi serta alat persenjataan yang digunakan dalam sesebuah operasi yang bakal dijalankan. Okey. Lepas tu unit E7, terorisme. Unit ini digunakan atau unit ini ditugaskan bagi mencegah pergerakan yang bersifat teroris ataupun kumpulan keganasan selain daripada pertubuhan komunis macam Al-Maunah tu kan. Tu lah. Okey, macam Al-Maunah, macam Datu. Okey. Jadi itulah, sebelum tu kalau orang tahu lah, rugilah, patutnya korang kena beli buku ni lah, ya. Buku ni F-Team ni ada 2 buku bertunjukkan, ya, yang dikarang oleh Tuan Syahriban Alias. Palung dah browse, dah tengok, habis dah, out of stock. Sayang tu korang tak dapat ni buku ni. Nanti mudah-mudahan kalau dia ada cetakan yang ketiga kan, korang beli.
Bali ni bukan apa. Bali ni sebab menunjukkan sebab tanda terima kasih kita kepada Polis Raja Malaysia, terutamanya cawangan khas dan lagi utama F-Team. So apa? Sepengetahuan Pak Long, duit-duit jualan tu akan diorang ada diorang punya macam badan kebajikan tu. Okey. Dan juga ada baju-baju diorang, t-shirt diorang semua dah habis dah. Memang terjual sold out ni, benda ni 3 tahun lebih dah ni. Rugilah siapa tak dapat memiliki buku ni. Palung alhamdulillah belum sampai dapat buku ni. Okey. Jadi itulah perkataan, sekali lagi perlu nak ucapkan terima kasih pada dia panggil diri Datuk Zahirman Alias ni sebagai pengarang yang menulis buku ni. Sebab dia lah kita dapat banyak tahu tentang kewujudan F-Team ni. Satu unit dalam Special Branch SB yang kata orang ni tak ada cerita pun langsung. Dia orang punya penglibatan dia orang. Dia orang ditubuhkan tahun 71 kan. Dan tak salah Long tahun berapa, 95 berapa dia dibubarkan. Lepas tu kan tak ada siapa tahu sampailah 2014 boleh baru tahu. Punya lama dia menyimpan rahsia. Dan ini adalah satu-satunya pasukan perisik ataupun pasukan perisik yang paling lama menyimpan rahsia di dunia ini. Di dunia. Dan ini adalah satu-satunya unit kan yang kata orang salah satulah dia memainkan peran yang penting mewakili pasukan Polis Raja Malaysia SB khususnya yang berjaya membenteras segala tindak tanduk dia ni yang membuat pasukan Komunis Melayu menjadi lemah, helpless dan akhirnya bersetuju untuk meletak senjata. Inilah dia ya. Okey. Berbalik pada projek SB yang Tuan Zahirman akan ceritakan ni, dulu merupakan tugas SB ni dulu merupakan rahsia besar besar tu, mana tak ada orang boleh tahu. Tapi sekarang dah banyak lah orang tahu kan. Dan kalau kita tengok dalam video-video banyak mengisahkan tentang F-Team ni, korang tengoklah, baca kan, seronok dengan cerita-cerita dia orang okay? Menurut kata Tuan Zahirman Alias ni, undang-undang negara kita mengatakan semua dokumen rahsia boleh diklasifikasikan menjadi tidak rahsia selepas 25 tahun. Jadi kisah F-Team memang kisah rahsia, tapi selepas 25 tahun boleh diapakan? Maknanya boleh diceritakan. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke arkib negara tu kan, banyaklah rekod-rekod SB. Kalau tuan nak baca lah, kalau minat lah kan. Siapa nak tengok, pergi tengok situ. Pak Long pun satu hari pun pada nak pergi melawat lah. Kita nak tengok apa kerja anggota polis tu ni, terutama ni SB kan. Macam Pak Long pun, Pak Long ada adik lah, ada kerja SB. Dia tak mau cerita daripada web. Memang dia ni perahsia tu. Bertanya adik, kau buat apa? Dia tak nak cerita. Dia nanti bertanya dia gelak-gelak. Ya. Jadi mana dia bertukar menyimpan rahsia lah. Sebenarnya kan, menurut Tuan Zahirman kan, kejayaan SB dalam mematahkan perjuangan PKM banyak bergantung kepada satu pasukan kecil. Dalam SB tu ada satu pasukan kecil, dia panggil pasukan F-Team ataupun E3EF. Nama dia, ya. Pasukan F ni terlalu kecil, ya, sehingga kan keberadaannya sendiri pun tidak kelihatan dari luar maupun di dalam PDRM sendiri. Punya rahsia pasukan tu, orang tak tahu, ya. Dia kata kalau at any one time tu dia punya keanggotaan tu 50 orang ni tu, ya. Kampung Dan dulu ada Korea Cina, dia kadang-kadang hilang sebulan. Macam ni lah tu. Sebulan hilang. Tapi tak tahu juga, mungkin dia perisik kerajaan. Kita tak tahu. Pasukan F ada carta organisasi yang pasukan F dengan dia tidak ada carta organisasi yang diwartakan dan tidak mempunyai keanggotaan yang diluluskan. Punya dahsyat dia punya keanggotaan dia. Dari luar pasukan ni kelihatan seolah-olah tak wujud. Tak nampak, orang tak tahu pun. Macam phantom begini kan. Pegawai-pegawainya semua dipilih secara khusus dan dipinjamkan daripada formasi lain. Maknanya pegawai-pegawai dia ambil secara khusus. Dia pilih seorang masuk. Ya.
Sebelum tu Parlimen bagi tahu idea F-Team ni menurut apa ni yang Parlimen baca lah kan, adalah idea daripada Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Hashim, kita punya ketua polis negara yang terkorban ditembak oleh pengganas komunis kan di persimpangan jalan Tun Perak dengan Jalan Rajulan. Itulah dia. Dia yang punya idea ni. Dia kata kita perlukan tubuhkan satu unit yang orang tak tahu, tapi kerja dia adalah apa ni, macam menjadi spy lah kerja dia, dan kerja dia menangkap ataupun menawan dan brainwash Kemini ni. Jadi Tan Sri Abdul Rahman ni lah yang apa ni, kata orang punya idea lah ni, menubuhkan pasukan macam ni, F-Team ni, ya. Okey. Jumlah dia pun secara keseluruhannya tak pernah lebih daripada 50 orang. Tak pernah lebih, ya. Tapi dia orang gunakan okey. Uniknya F-Team ni kan, okeylah, ada anggota dia, anggota polis dalam tu. Okey. Dan juga ada dipinjam macam anggota tentera pun dia dipinjam, tengok kepakaran masing-masing lah, ya. Dipinjam dalam tu. Okey. Tapi satu lagi tu kan, dia menggunakan khidmat anggota-anggota komuni yang telah ditawan ataupun ditangkap, yang akhirnya telah dipusingkan, dia turn around kan, dipusingkan bekerja dengan SB, bekerja dengan F-Team. Ini bukan satu perkara yang mudah tau. Kemini kau nak ubah dia punya pemikiran dia tu supaya jadi tak suka pada Kemini dan sanggup bekerjasama, ya, bekerjasama untuk menangkap kawan-kawan lautan. Orang ni lah yang cimpeng bising dulu kan, masa tahun 68 ke 69, yang cimpeng bising. Dia kata banyak kebocoran rahsia berlaku pada pertubuhan kita. Banyak anggota bawah tanah kita kena tangkap, banyak kita punya kita punya askar kita diserang NAP. Jadi dia kata dia suspek ada musuh dan selimut, ada ejen-ejen SB yang telah masuk. Kan Parlimen cerita dalam Parlimen live sebelum ni kan. Rupa-rupanya bila Parlimen baca buku Tuan Zairiman ni, dia orang ni lah. Siapa dia orang ni? Yang SDO ni yang bekerja dengan F-Team ni, kau bayangkan dia orang ni bekas komunis yang ditangkap ataupun yang ditawan, yang akhirnya bersetuju, sanggup dan bersumpah tak setia pada kerajaan dan sama-sama bergerak untuk membasmi anggota bawah tanah komunis. Sebab dia nampak kekuatan komunis lautan tu bergantung pada anggota bawah tanah kat luar ni, kat bandar ni. Macam mana cerita semalam kan, dia orang ni lah yang support kan dari segi makanan, logistik, semua dia orang lah. Dia orang ni yang salah satu tanggungjawab itu yang buat lubang-lubang tanam makanan tu kan. Bawa selirat seluruh Malaysia, Semenanjung ni. Itu sebab kita nampak anggota komuni bila dia jalan ni tak bawa benda borek. Dia rengan dia. Dia senang nak lari. Dia lari, dia tahu daripada point A ni dia akan pergi ke point B tempat makanan lagi. Jadi situ ada makanan, dia dah tak kelaparan. Macam tu lah. Jadi rangkaian dumping area ni, dia panggil dumping area ataupun tempat lubang-lubang makanan ni, seluruh Semenanjung dah ada. Yang bertanggungjawab tu ni lah dia, anggota bawah tanah ni. Yang paling famous tu adalah Malayan National MNLF, Malayan National Liberation League. Yang tu lah bukan nama. Dia orang ni lah. Okey. Jadi kita tahu betul sekarang, dalam 50 orang tu, F-Team tu, kebanyakan dia tu adalah bekas-bekas anggota komunis yang telah dijinakkan. Parlimen tak boleh brain lah, tak boleh fikir macam mana SB buat. Sebab kita SB kan ada 7 unit ni kan. Tak tahulah unit mana satu yang berjaya, yang pakar dalam brainwash orang ni, doktrin lah kan. Daripada kalau komuni boleh jadi menentang komuni. Kita tahu unit mana. Macam FTP kerja dia menangkap ya. Dia pergi, dia buat risikan, dia buat tangkap. Ada masa dah tembak lah. Tapi kebanyakan dia tangkap. Okey.
Jadi kan SDA ataupun apa ni special ataupun SDO, Special Duty Operative ni merupakan anggota musuh yang telah menyerah atau ditangkap, ini kata Datuk Zaiman ya, oleh pasukan keselamatan, akan tetapi masih lagi mempunyai hubungan baik dengan unit lama yang pernah mereka sertai. Okey. Dalam arti kata lain, SDA ni masih lagi dipercayai oleh rakan-rakan pasukan mereka kerana rakan-rakan pasukan mereka tidak mengetahui bahawa mereka ni SDA ni pernah ditangkap dan telah di brainwash dan tak tahu. Jadi mana SDA ni dia bebas keluar masuk ke hutan. Kemini tak tahu yang dia ni dah belot. Cakap senang itulah. Kemini tak tahu yang dia dah belot. Jadi dia masuk hutan senanglah jumpa kawan lama di situ lah dia tahu banyak rahsia. Itu segala banyak pecah-pecah rahsia tu. Asyik tu. Dan dia sama-sama dengan anggota F-Team masuk hutan. Dan perlu respect lah anggota F-Team yang daripada apa ni, Special Branch ni kan, polis ni kan. Dia tak takut tu masuk sama-sama dengan apa ni, anggota SDO ni ataupun SDA ni, Special Operative ataupun Special apa ni, Great Agent ni. Dia tak takut. Mana tahu kan tiba-tiba dia ni apa ni belot, dia tembak kan, naik kan. Macam dah satu video tengok tu kan. Dia siap apa ni, kita punya Special Branch apa ni tidur, dia orang jadi jaga, tunggu. Punya setia tu. Padahal kalau dia nak tembak, dia tembak je tu. Apa ni SB tu dia lari lah kan. Tapi sebab dia dah brainwash, punya power psikologi tu kan, yang dibuat oleh kita apa ni anggota apa ni Special Branch kita yang kata dia specialize dalam pakar psikologi lah. Dia memang specialize lah, maknanya paling yakin ada satu unit dalam Special Branch ni, dia kerja dia nak pusingkan orang tu, daripada kau komuni kau boleh jadi anti komuni dan kau boleh bekerja dengan kerajaan. Dia mesti ada special unit je. Bukan semua orang boleh macam tu. Ya. Okey. Masing-masing ada kepakaran masing-masing. Jadi kan SDA ataupun special apa ni great agent ataupun special apa duty operative ni akan menyusup masuk semula ke dalam unit lama mereka. Selepas dia dah kena brainwash tu kan, dah pun dia setuju nak bekerjasama dengan apa ni F-Team kan, dia masuk semula lah. Dan menjalankan tugas mereka seperti biasa. Kawan sendiri pun tak tahu dia mana. Para cimpeng dah khabar dah. Mana yang apa dia tembakkan, dia suruh bunuh tapi tak dapat. Cimpeng sini tak dapat pengesan. Orang dalam dia tu pun sini tak dapat pengesan. Okey. Akan tetapi tanpa diketahui oleh anggota komisi lain, SDA ini menjadi ejen persikan bagi pihak kerajaan. Jadi nampaklah macam mana kejayaan itu kan, mula punca. Jadi macam mana cakap, kita kena juga usah terima kasih lah pada orang ni, walaupun mula-mula dia kemini. Lepas itu dah kena brainwash, dia jadi rakyat Malaysia yang baik, yang menyokong kerajaan, dan dia bebas lah keluar masuk ke hutan tu kan, masih bekerjasama dengan kemini. Nampak? Satu kata orang ni gambling, apa ni, perjudian yang paling besar lah dibuat oleh kita punya SB ni kan. Mana nak tahu tiba-tiba yang dia try nak turn around ni tak menjadi kan. Balik ke hutan jadi kemini semula. Lepas tu pecah rasio SB yang dekat bandar ni lagi teruk kan. Maknanya pihak SB kita ni kan mengambil satu risiko yang amat besar tau. Sebab apa? Dalam dia proses nak turn around kan penganas apa ni yang untuk buat tanah yang dapat ditawan ni untuk bekerja dengan kerajaan, dalam masa yang sama dia mengambil risiko sebab apa, diri mereka telah dikenali oleh orang apa ni anggota buat tanah yang ditawan ni, dah kenali. Buatlah kod lah kan yang anggota buat tanah yang ditawan ni yang telah dipercayai telah dapat dipusing dengan turn around kan ni, belot. Dia dah kenal dah siapa-siapa dia. Tinggal dia nak betul geng-geng dia apa lain pergi bunuh je. Nampak tak? Namun demikian, tidak semestinya SDA itu merupakan anggota musuh yang menyerah diri. Ada yang bukan menyerah diri, ya. Mungkin SDA ni mempunyai apa ni, adalah merupakan individu biasa yang tinggal di sesebuah tempat. Akan tapi hubungan baik dia dengan musuh pun ada. Dia ada dua lah. Satu, anggota apa ni yang bawah tanah yang menyerah diri atau yang telah tangkap tu. Satu lagi mereka yang duduk di kawasan-kawasan yang apa ni tempat tu aktiviti komunis banyak,
dan dia mempunyai hubungan baik dengan komunis-komunis ni. Orang ni pun dia ambil. Tapi ada proses lah, bukanlah ambil tu itu mesti ada kata orang ni induction proses itu, proses apa ni untuk memulihkan orang ni. Bukan senang-senang tu nak boleh orang ni. Betul lah betul cakap, risiko besar tu. Buatnya kalau dia ambil dia try turn around 10 orang tu, yang dia ingat 10 orang ni boleh jadi apa ni, boleh kerajaan menjadi kerajaan, sekali masuk dalam hutan, dia lagi lepas tu dia dah kenal mana-mana apa ni SB yang buat penyamaran ni, dia bunuhnya tak naya. Tapi menunjukkan betapa efek. Okey. SDA ataupun SDO ni juga berperanan sebagai mata dan telinga bagi pasukan keselamatan, dan dalam setengah kes mereka akan dibayar allowance imbuhan sekiranya berjaya memberi maklumat perisikan terhadap musuh dengan tepat. Banyak kena apa ni, ada yang dibayar, ada yang volunteer ataupun penguat perisikan yang telah mereka berikan membuahkan hasil dengan tertangkapnya apa ataupun terbunuhnya pemimpin utama dalam regimen maupun pasukan penggempur PKM. Dia bagi hadiah lah, ada imbuhan lah dia ni, ya. SDO ataupun SDA ni kebanyakannya bekas komunis. Dia kata kebanyakannya bekas komunis. Terima kasih siapa yang belum follow Pak Long, boleh follow Pak Long, ya. Bekas komunis tu. Asalnya mereka ditangkap atau ditawan. Tangkap ataupun ditawan. Kalau ditangkap atau ditawan tu maknanya menunjukkan orang tu tidak rela tak, betul tak? Kan? Kau ditangkap, masuk ke tengah jahat kan, ataupun kau ditawan, kau tak rela, mau nyerah diri tu lain. Tapi yang ditangkap, yang ditawan ni akhirnya boleh dipusingkan jadi kata orang ni ejen perisikan kepada apa ni special branch ataupun F-team ni group. Itu yang dahsyat tu. Ini kalau buat wayang, buat filem ni cukup best ni. Kalah filem James Bond. Rupanya kita ada satu unit mengalahkan James Bond. Kalau mereka tu dia kata orang ni dia bangun dengan dia punya CIA ke apa ni, Israel tu apa bintang Daud tu dengan Mossad ke kan, apa ni British dengan MI6 dia kan. Ni kita punya ni SB kita ada satu unit elite lagi, F-team lagi dahsyat. Sebab apa dahsyatnya? Dia boleh tawan Khomeini, okey, dia tangkap Khomeini, dan akhirnya orang yang tawan tangkap tu boleh bekerjasama dengan dia orang. Mission dia orang tak nak bunuh, mission dia tangkap. Paling cakap tu, dia tangkap seorang kan, hasil daripada tangkap seorang tu dia akan turn around kan, nanti dia akan dapat tangkap 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dia tangkap 4 orang ni, lepas tu hasil daripada tangkapan tu setelah dia turn around kan tu kan, dia dapat tangkap 10 orang, 20 orang. Itu yang beribu tu. Masyad. Ni dia hero yang tidak didendang. Kita tak tahu pun akan kewujudan dia, keberadaan dia. Sehinggalah Tuan Zahirman alias pun ceritakannya. Okey. Dalam buku dia. Sayanglah buku dia dah out of stock. Kalau ada korang beli dengan niat untuk bersedekah, ya. Sebab apa ni dia orang tu untuk dia punya anggota F-team dia orang. Sebab apa anggota F-team dia orang tu tak ada dapat pengiktirafan yang sewajarnya sebenarnya. Tak ada. Okey. Lepas tu gitu dia kata SDO dan SDA ini kebanyakannya bekas komunis, asalnya ditangkap dan ditawan, kemudian mereka jinakkan mereka, pupuk dan asuh mereka sehingga menjadi seorang yang sangat berguna dalam operasi-operasi terhadap rakan mereka yang ada dalam hutan tu. Dia gunakan orang ni to go against kawan-kawan dalam hutan tu. Dia gunakan orang ni untuk menentang semula kawan-kawan dalam hutan tu. Kau bayangkan. Ini bukan fiction tau, ini reality. Cerita sebenar. Kalau Yusuf Aslam tahu dia kan, kalau dia buat filem cantik ni. Boleh buat siri ni, siri F-team. Sebab apa? Berapa puluh operasi dia buat. Kan? Kalau nak buat lah kan. Satu ketika kan, F-team pernah mengambil beberapa orang bekas tentera, sebagai SDO dia orang. Tetapi iman mereka terhad kepada pengendalian logistik, termasuk senjata api lah. Jadi dalam buku Atuk Zahirman alias ni, kalau dia panggil SDO, SGA atau SDO tu dia panggil SDO lah. Maknanya faham lah, SDO ni kebanyakan adalah anggota komunis yang ditawan yang bekerjasama dengan
SB tu, ya. Selain daripada menghantar ejen ke lapangan untuk mengutip dan perisikan secara langsung, SB pun menggunakan khidmat SDO, turut menggunakan taktik memanipulasi anggota-anggota musuh yang telah menyerah diri. Yang menyerah diri pun dimanipulasi juga. Okey, menyerah diri kepada yang menyerah diri pada pasukan keselamatan, dan mereka ni dikenal sebagai SEP, Surrendered Enemy Personnel. Dia dua. Yang tangkap tu dipanggil SDO, ya. Dipanggil Special Duty Operative, ya. Yang ditawan pula dipanggil SEP, Surrendered Enemy Personnel. Ini pandangan Pak Long lah. Kalau macam Surrendered Enemy Personnel tu, dia senang diketahui oleh kawan-kawan dia ke hutan tu, tiba-tiba hilang kan. Tiba-tiba ramai-ramai tu tiba-tiba Pak Long hilang. Jadi lepas tu apa yang dia pun ada maklumat dia juga, sebab anggota bawah tanah ni pun ada yang belum tangkap ni pun masih banyak. Jadi dia bagi tahu. Dia bagi tahu dia ni yang menyerah diri ni dah join SB. Dah kena kan. Kamarul, sayang unit ini ada yang tak berpencen, sepatutnya diberi pingat PGB. Ini betul Tuan Kamarul. Contoh dia macam ASB Kalam kan. Tak ada pencen. Betul. Kesian orang. Jadi itulah tujuan Pak Long buat live ni kan, untuk menaikkan semua nama dia orang tu. Mana tu kerajaan pun sedar kan. Dia tahu yang banyak jasuh F-Team ni kan. Bagilah special treatment. Kalau boleh bagi special treatment kepada anggota komunis yang telah menyerah ataupun ditangkap, kenapa tak boleh bagi special treatment kepada anggota-anggota F-Team kita yang daripada Polis Raja Malaysia ni, daripada SB ni? Kenapa tak boleh? Apa beza dia? Congco tu boleh bali tanah kan, lepas ditangkap tu Congco tu general komunis yang paling ganas sekali tu. Okey, general tau. Okey, yang paling ganas tu yang tangkap tu, lepas tu boleh dibelikan tanah kan. Beli hasil duit di sini kan, Congco ni kaya kan. Lepas tu boleh biarkan hidup dengan dengan senang. Apa kurangnya unit F-Team kita ni yang kata orang yang daripada SB ni kan? Kenapa tak ada tak sekarang pertanyaan Pak Long, ada tak dia beri keistimewaan, penghargaan kan, sungguh bagi tanah kan, komunis yang yang menyerah diri, yang meletakkan senjata dekat sempadan Sanun, selepas perjanjian damai Hanyai tu, boleh pula dapat tanah. Kerajaan Thailand beri, kerajaan itu pun beri laun. Jadi itu semua fikirlah kan, kita nakkan keadilan bagi diorang lah kan. Sebenarnya kan, kau bayangkan komunis ni, kalau kau nak tahu, beribu tu dia bunuh orang tu. Pasukan keselamatan itu beribu tu, beratus yang terkorban tu, ribu tu. 2,000 ada kot yang terkorban. Tu tak termasuk yang cedera lagi. Zalim tu. Tapi kalau kita fikir kembali kan, kesudahan tu kan, orang yang betul berjuang untuk bergadai nyawa ni kan, macam anggota F-Team daripada Special Branch ni kan, ramai tak terbela. Dia macam esok kat luar sekarang ni. Apalah salahkan beri tanah sebidang kan, untuk dia nak untuk bina hidup dia orang. Pencen tak berapa ramai yang tak dapat pencen. Itu yang paling kesian dengan tu. Okay? Tak apa, disambung balik cerita pasal F-Team ni kan. Anggota SCP ataupun Surrendered Enemy Personnel ni adalah bekas komunis yang telah menyerah diri ataupun meninggalkan perjuangan mereka. Dia ni lagi senang lah nak pusingkan dia punya pahaman kan. Setelah disual siasat oleh pasukan keselamatan, kebiasaannya anggota SCP ni akan bekerjasama dengan pihak pasukan keselamatan, khususnya SB, bagi mendedahkan dan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pergerakan perkumpulan bersenjata Parti Komunis Melaya yang di hutan dan juga anggota bawah tanah. Inilah perbezaan yang paling ketara sekali di antara pasukan keselamatan lain, termasuklah tentera, pasukan pelisutan dengan SB, yang khususnya pasukan dengan SB, khususnya pasukan F ni. Nampak tak?
Macam ni cara dia. Yang tak pencen tu sekarang PM Bank dah bagi pada diorang bulanan 300 sebulan. Ini dah naik 500. Alhamdulillah. Ya ke? Kalau dah ada bagi tu alhamdulillah lah kan. Betul ke tu? Man, apa ni Man? Tak cukup Man. Berilah tanah Man kan, sebidang tanah kat diorang. Apa salah 500 tak cukup. Tak belanjawan. Ya, okey. Pak Long minta maaf lah. Pak Long tak tengok belanjawan ni. Sebenarnya Pak Long malas nak tengok. Tapi kalau ada baguslah, alhamdulillah lah. Kan? Sekurangnya apa ni? Pangkat dan tanah sekali sebenarnya. Macam mana yang dapat dia apa ni, dia anggota komini tu. Tanah dapat. Kan? Tu yang ada kawan Pak Long situ kan. Kalau macam tu, baik kita masuk komini makin. Lepas tu bila letak jawatan, letak senjata, kita dapat tanah macam-macam tu banyak. Percakap tak boleh lah macam tu kan. Tapi kita komini tak komini lah, kita tetap menentang komini. Cuma tu keadilan tu lah mesti terletak. Kata ni, kena letak keadilan tu pada tempatnya. Yang 500 tu untuk tentera je. Untuk tentera je. Ni untuk F-Team ni. F-Team ni yang paling banyak jasur tau. Macam ni lah weh. Kawan saya India bekas askar sekarang ni tafkir logistik, dia unit ranger. Yalah. Mana yang bernasib baik tu ada nasib baik Man, betul Man. Tapi berapa orangkah yang apa ni yang berjaya Man? Yang bernasib baik Man. Dan berapa ramai yang macam sekarang dia macam bukanlah kebaik 24 tak ada lah. Biasa je. Yalah total 40,000 masa perjanjian perdamaian yang dapat tu kan. Sekarang ni macam 400,000 tak? Betul Man, betul rajin, betul. Tapi kata orang tu bantuan kerajaan tu kena ada lah untuk menang jasa dia orang. Sebab masa dia bertugas kan, dia orang menyambung nyawa dia orang tu. Kadang-kadang dia orang yalah itulah kepakaran dia buat perisikan semua kan. Tapi bila dia dah berhenti kan, mungkin dia tak ada kepakaran lain macam mana? Ataupun untuk dia nak memulakan hidup baru dia macam mana? Kena fikirlah kan. Tapi kalau betul ada dia bagi tu, alhamdulillah baguslah. Kan? Okey. Itulah perbezaan antara pasukan keselamatan, tentera dengan pasukan pendudukan dengan SB. SB ni lagi dia orang adalah nadi ya dalam membentras dalam membantu mengalahkan ataupun melemahkan Parti Komunis Melayu. Sebab apa? Dia pegang semua anggota bawah tanah ni. Ini bukan kerja askar, anggota bawah tanah ni adalah orang-orang yang kat luar ni. Ini SB lah punya kerja. Askar dia konsentrate lautan sanun. Polis hutan tu lautan sanun. Tapi ini yang memantau, yang buat siasatan, okey, yang kata orang ni buat serbuan, tangkapan kepada anggota bawah tanah komunis ni. Ni kerja SB, khususnya F-Team. Nasib baik dapat jadi menteri. Itulah dia kan. Betul lah, yang rajin tu rajin, betul lah. Itu cakap bantu ada betul tu Man. Pak Long setuju tu. Ya. Okey. Tindakan SB sama sekali tidak sama dengan doktrin peperangan tentera dan PPH. Tak sama. Sebab apa? Doktrin peperangan tentera dan PPH ni dia adalah search and destroy. Okey. Doktrin mereka doktrin tentera dan PPH ni dia kata mencari dan memusnahkan musuh. Lagi banyak dapat bunuh musuh lagi baik. Ini doktrin kita punya angkatan tentera kita dengan PPH kita. Sampai sekarang masih dipantau oleh SB. Mestilah. Takkan tak dipantau. Itu understood lah. Walaupun dah lama kan, benda ni kan, selagi yang tu dia tetap dipantau. File dia orang ada kat pegaman tu ada. Mesti dipantau. Kita tak tahu kan. Okey. Jadi itu doktrin peperangan tentera dengan PPH. Search and destroy. Lagi banyak dapat bunuh, lagi banyak kejayaan kita. Okey. Namun kejayaan bagi pihak tentera dan PPH tak berapa merangsangkan. Betul, itu kita aku juga. Sebab mengejar musuh dalam hutan bukanlah perkara yang mudah.
malah kematian di pihak pasukan keselamatan lebih besar berbanding dengan pihak musuh. Itu betul. Statistik dan buktikan. Pak Long macam apa ni lah, Pak Long yang baru ini last 2 week kan Pak Long beritahu tu kan, bacakan pasal statistik berapa banyak anggota keselamatan kita terbunuh, berapa ramai komunis terbunuh, berapa ramai anggota keselamatan kita tercedera, berapa ramai komunis tercedera kan. Tu memang kita nampak lah apa ni bilangan atau jumlah yang besar tu di pihak pasukan keselamatan, ya. Okey. Sebaliknya SB pula, Special Branch ni, termasuk dia punya unit khas tu FT kan. Pasukan ni lebih mementingkan menangkap pengganas yang hidup daripada yang mati. Dia lebih pada menangkap. Kalau askar-askar kita tembak. Itu sebab macam pernah cerita dalam live Pak Long 88 ni kan, Kemini ni kalau dia nak menyorah, dia takkan berani nak menyorah dekat dekat askar askar atau polis hutan, dia tak berani. Dia akan menyorah kat polis biasa atau kat SB. Kalau dia menyorah kat polis biasa atau SB, dia orang selamat. Tapi kalau dengan askar polis hutan, dia nampak dia apa tu kalau nak menyorah, dia tak peduli. Dia tembak je, dia balun juga. Ini ini cerita-cerita pada orang lama lah, kawan-kawan Pak Long atau pasal Pak Long, abang-abang Pak Long lah yang kerja dalam askar ni. Dia tak wican dah. Buat apa nak wican dah? Banyak orang kita dah tembak ah. Kalau menyorah tak menyorah dan tembak juga. Nak menyorah kau pergi ke SB. Macam tu lah. Okey. Jadi SB lebih mementingkan menangkap menangkap yang pengganas yang hidup. Okey. Satu musuh yang ditawan akan membawa pada 5 hingga 6 tangkapan baru. Tu prinsip dia. Dia pakai kata apa? Dia macam MLM lah kan. Dapat seorang tu kau cari lagi 2 orang. Dapat 2 orang ni cari lagi 4 orang. Macam tu lah. Tangkap seorang, kita akan dapat lagi 2 orang nanti. Tangkap lagi 2 orang ni, kita akan dapat 6 orang lagi. Macam tu lah kaedah dia. Ya? Setiap tangkapan baru akan membawa kepada lebih ramai lagi tangkapan musuh. Ini terbukti. Memang terbukti lah. Itu taktik dia orang. Ya? Okay. Ini dia panggil apa tu? Snowball effect. Snowball effect, kalau saya tahu daripada gunung tu kan, salji yang bulat kocik apa salangan kita kan, kita guling kan, dia guling lama dia besar sampai ke bawah lagi besar lah. Macam tu dia panggil snowball effect ni. Hanya dalam kes-kes yang tak dapat dielak lah, atau kes-kes tertentu je, barulah pasukan F akan menembak atau membunuh. Tidak ditangkap je. Okey. Itulah sebenarnya kejayaan SB dalam menangani dan menghapuskan ancaman komunis di negara kita. Okey. Tuan Zariman pun menekankan dalam buku tu kan, dia cakap kan, PKM bukan sebuah organisasi yang berasaskan perkauman. Tak, dia kata. Betul cakap dia tu. PKM bukan dianggoti oleh orang Cina 1%. Betul. Ya, ada kat sebelah kecil dia orang Melayu. Orang Melayu dan India pun ada terlibat. Ada terlibat sama lah. Walaupun dari segi perangkaan, kebanyakan anggota PKM itu terdiri dari kaum Cina lah. Ya. Okey. Sebegitu juga SB. Ya, dalam SB Special Branch ni, pegawai dan anggota dalam SB terdiri daripada semua kaum. Dan pegawai Cina yang paling ramai terlibat dalam usaha untuk merangi komunis ni. Yalah. Soalnya dia nak ngukit Cina kan. Okey. Jadi Tuan Zariman dalam buku dia lah kan, dia meminta buangkan salah tanggap yang mengatakan orang Cina dan menganggap orang Cina semuanya komunis. Jangan. Betul lah. Pak Long pun dari dulu kata jangan, kita tak boleh kata orang generalize. Asal Cina je komunis, tak boleh. Ya. Orang Cina yang terlibat memegang fahaman komunis ni hanya segelintir. Betul lah cakap tu. Orang Cina yang lain ialah orang yang cintakan keamanan dan kedamaian. Okey. Itulah kata Atuk Zahirman alias ni. Okey. Dalam buku dia pun dia menceritakan pasal operasi-operasi yang telah dijalankan oleh anggota F ni ya. Di situ yang kita akan mengenali satu individu yang bernama DSP Kamarudin Hashim. Kamarudin Hashim, orang panggil dia Kenny. Dia ni salah seorang pegawai ni. Thank you atas statement tuan. Betul, bukan semua. Betul, Snacks. Saya dari awal lagi saya dah bagi tahu.
Tujuan saya pun buat cerita pasal kebangkitan komunis ni bukan nak saya buat disclaimer daripada awal. Bukan nak berbentuk rasis, tidak. Kita nak menceritakan akan keberadaan satu grup yang nak menegakkan ideologi komunis di negara kita. Dan saya bagi tahu walaupun kebanyakannya di anggota kaum Cina, tapi bukan semua Cina tu komunis. Itu saya perlu nak tekan dengan awal lagi. Dan untuk pengetahuan Tuan Sri Chua kan, kaum Cina juga mana yang menganggotai special branch dan juga mana yang penganas komunis telah dapat dijinakkan tu kan, menyertai FTIM ni, dia orang ni lah memainkan peranan besar untuk melemahkan rangkaian network komunis ni. Dia punya underground tu sampailah dia punya anggota tentera dalam hutan tu. Dia orang sama-sama, okey. Jadi itu tu saya kata dalam last kata, kita ni kena realistik. Kita kena akui akan keberadaan semua bangsa di negara kita. Ya, kita tak boleh nak lagi dah. Kan memang okey, nama tanah Melayu betul, tapi di tanah Melayu ini ada orang Melayu, ada Cina, ada India, ada berbagai kaum. Jadi kalau bolehlah bagi Pak Long hilangkan perasaan prejudis tu. Prasangka tu hilangkan. Kita hidup sama-sama. Pak Long punya ramai kawan-kawan Cina. Kita hidup sama, kita Malaysia. Malaysian. We are Malaysian. Malaysian siapa? Malaysian tu Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain lagi. Kisah-kisah silam tu kita jadikan sebagai kata orang ni tauladan dan sempadan supaya ia tidak berlaku lagi. Memanglah tak apa kita nafikan kisah selepas Jepun menyerah kalah, okey. Selepas siapa lagi? Masa zaman komunis dan juga masa 13 memang ada berlaku lah, tapi kita cubalah membaiki. Memang terus saya sembang. Saya ceritakan apa pandangan saya. Kalau tuan tak setuju, tak apa terus. Ya, kita dah jadi anak Malaysia, betul. Lahir di sini, kubur di sini. Dah jadi tanah tumpah darah kita, betul. Pak Long setuju. Tak ada salah dia. Dan Pak Long buat live ni kan, Pak Long nak sebab Pak Long mengelak nak cerita pasal politik. Dan Pak Long tak nak menceritakan pasal memburuk-burukkan ataupun kata orang ni pointing fingers pada satu kaum, tak mau. Ini cerita kisah komunis. Kita nampak di sini bagaimana berbilang kaum menggemeling tenaga untuk memastikan komunis tidak merentah. Okey. Okey, saya sambung balik semula. Dalam buku FTIM ni, Tuan Atuk Zahirman ni dia ceritakan lebih lanjut lah tentang pasukan F ni. Atuk dia kata dia perlu jelaskan sekali lagi, dia kata bahawa dia tak berada dalam pasukan F, tapi dia berada dalam special branch. Okey. Sejak tahun 69 lagi. Sampai lepas tu dia pergi ke jenayah berat tahun 91. Lepas tu dia jadi OCPD Greek. Lepas tu dia bersara lah. Ketika dalam SB, dia cerita kan, dia bertugas dalam banyak cawangan, termasuklah memantau, menyiasat kegiatan subversif dan komunis selama 11 tahun. Kemudian selama 3 tahun dia bertugas sebagai pegawai rehabilitasi tahanan di bawah ISA. Maknanya dia ni salah seorang yang menjinakkan menjinakkan komunis lah ni. So, rehabilitasi itu kan pemulihan. Dan 5 tahun di bawah sebagai pensyarah di sekolah latihan cawangan khas. Dia pun lecturer. Dia kalau tak tahu baru pangkat dia, mungkin sekurang-kurang pangkat dia ni DSP ataupun superintendent lah. Sekurang-kurang pangkat dia lah, sekurang-kurangnya. Paling kurang lah tu. Dia mengajar pegawai kanan polis menaik selok belok menyiasat secara sulit. Murid-murid dia terdiri pada pegawai kanan SB sekarang ni. Atuk dah tua dah, dia umur dah 70 lebih lah. Atuk Zahirman ni. Dia turut melatih anggota-anggota polis daripada beberapa negara luar. Thailand, Sri Lanka. Banyak dia punya pengalaman Atuk ni. Nak cerita sikit sebagai latar belakang dia lah ya. Dan juga dia melatih pegawai Jabatan Perdana Menteri. Tuan Zahirman alias ni. Okey. Kalau awak nak tengok muka dia macam mana, kau pergi kat dia punya muka buku dia ada. Kau type je Zahirman alias. Macam dalam tu macam-macam cerita dia kisahkan pengalaman dia. Ya. Okey, sambung lagi. Okey, selain tu dia kata Tuan Zahirman ni lah pengalaman penulis ni.
Dia pernah bertugas di cawangan counter espionage E4 di Bukit Aman. E4 tu apa tadi? E4 tadi dia cakap apa? E4 ya. E4 ni maksud dia unit E4 ialah external communism. Ialah counter espionage. Okey. Ke Bukit Aman. Okey. Di cawangan yang dia orang panggil sebagai apa? Spy catcher. Ni spy tangkap spy lah ni. Dahsyat pengalaman Atuk Zariman ni ya. Apa ni Atuk dia panggil Atuk. Dia kata Atuk pernah menangkap 2 orang pegawai perisik daripada negara asing. Ini salah satu apa dah yang dia dapat lah ya. Tapi Atuk tidak boleh dedahkan asal negara mereka kerana itu rahsia. Hal ini boleh menjejaskan hubungan 2 hala negara kita. Fail mengenainya belum dibuka lagi tetapan umum. Kan dia beritahu setiap fail yang diklasifikasikan sebagai sulit akan diklasifikasikan sebagai tidak sulit lagi selepas 25 tahun. Itu sebab F-Team ni kan selepas 25 tahun barulah boleh diklasifikasikan boleh didedahkan pada orang umum, orang luar. F-Team ni. Okey. Berbalik pada pasukan F ni kan, walaupun Tuan Zariman ni bukan daripada unit tersebut, tapi dia mempunyai maklumat terperinci mengenai segala aktiviti. Dia memperolehinya daripada sahabat baik dia sendiri. Dia punya satu squad maksud tu dia sama-sama tarikh yang sama bila join Polis Raja Malaysia tahun 69 tu. Dia satu squad lah tu. Nama dia panggil Kenny ya. Kenny sendirilah menceritakan secara terperinci pada Atuk Zariman ni mengenai F-Team ni. Surang-surangnya untuk memberitahu rakyat kan tentang peranan SB dan juga khususnya peranan F dalam menyerang memerangi pasukan komunis ni. Supaya kita semua tahu kan cerita sebenar dia kan. Okey. Alhamdulillah hari ni mulai pada ni kita boleh tahulah. Ada yang dah tahu kan kalau siapa tengok dekat YT kan ataupun siapa ada Atuk Zariman dalam muka buku dia adalah cerita situ. Okey. Masa bekerja dulu, Atuk Zariman bekerja dulu dengan kawan dia ni Kenny ni ataupun DSP Bersara Kamarudin Hashim ni, dia orang satu sama SB, tapi dia tak ada cerita pun tu asal-pasal kerja masing-masing. Ialah rahsia. SB dengan SB pun tak cerita tu, rahsia tu. Kini dengan jangka masa dah lebih 25 tahun, segala rahsia yang lama-lama tu bolehlah dedahkan kepada orang ramai. Sebab itu dah memang dalam apa ni. Okeylah kita baca sikit latar belakang Tuan Kamarudin Hashim lah, yang orang yang bertanggungjawab menceritakan kisah F-Team ni ya. Dia ni dikenali nama Kenny ya. Dia squad mate pada Tok Zariman alias ni, satu squad. Dia berasal daripada Johor, Kampung Minyak Beku. Dia orang join polis masa tu 16 hari bulan Jun 1969. Sebulan selepas 13 Mei. Dia join ya. Jadi Tuan Kenny ni berasal daripada Johor lah. Okey. Sebenarnya Tuan Kenny ni dia ni berketurunan bangsawan lah. Dia adalah keturunan Daing lah, tapi tak nak gunakan nama Daing tu lah ya. Dia tak gunakan. Itu nenek moyang dia yang pakai, dia tak pakai ya. Dia tak bawa gelar apa tu. Dalam masa latihan dulu, dia banyak nama gelaran dia tau. Sebab dia muka dia macam muka Cina sikit, Kenny ni. Itu sebab dia masuk F-Team tu. Dia muka Cina. Kalau kau tengok dekat YT kan, muka dia memang tu muka Cina. Ya. Orang panggil dia Acong. Sampai sekarang pun orang panggil dia Acong lagi. Okey. Jadi Kamarudin bin Hashim ni ataupun Kenny ni dilahirkan pada 9 September 1949. Kalau 1949 sekarang berapa umur dah? 49, 59, 69, 79, 89. 2009. 2009 boleh. Dah 60 berapa tahun tu? 75 tahun dah. Dah 75 tahun umur dia. Ada gambar dia dalam apa dia dekat YT. Tengok gambar dia. Dah 75 tahun umur dia sekarang ni. Dia ialah warga emas lah, warga belian, warga emas dah. Okey, jadi
masa bapak dia ni pun, dia ni memang darah, kata orang ni darah tentera lah, darah kata orang ni darah pahlawan lah. Bapak dia pernah berkhidmat sebagai British Army. Ya. Masa apa ni? Dia bersekolah di Sekolah Raja Muda Kampung Baru. Lepas tu dia ikut bapak dia pindah kan. Dari tahun 56. Lepas tu dia balik 58, dia balik kampung lah. Ke kampung Nyak Beku di Johor. Ini kisah Tuan Kenny ni ya. Tahun 59 dia masuk SMC. Tahu tak SMC tu apa? SMC sekolah lah. Lepas tu kemudian dari tahun 62 sampai 66 dia belajar di Sekolah Tinggi Batu Pahat. Tu dia punya latar belakang dia. Pada bulan Mac 1967, Kenny berjaya dipilih sebagai pegawai kadet tentera. Yelah, dia minat tentera. Bapak dia pun tentera kan. Jadi dia minat lah. Jadi dia join pegawai kadet tentera di Sungai Besi. RNC lah tu. Okay? Malangnya, walaupun beliau berjaya menamatkan latihan, beliau tidak dapat ditauliahkan sebagai Second Lieutenant kerana pada 9 September 1967 tu umur dia tak cukup 18 tahun lagi. Kesian dia. Mungkin dia masuk awal kan, dia muda kan. Syarat layak untuk menerima ditauliahkan sebagai pegawai tentera, calon tu mesti berumur 18 tahun ke atas. Jadi dia tak dapatlah masuk tu dia peras tu. Jadi dia tak dapat ditauliahkan sebagai tentera muda. Malah dia dikenaki mengikuti semula latihan. Siapa nak kan? Dia dah pandai-pandai masuk latihan, lepas tu nak kena ikut sekali lagi. Sebab apa? Baru nak cukup umur 18 tahun. Baru boleh tauliahkan. Jadi tak nak dia keluar, dia kerja luar lah, kerja swasta. Dia kerja insurans, dia jual kereta. Lepas tu dia pernah kerja kat Batal, kat Meru, Kelang sana sebagai pelatih, penyedia pelatih. Lepas tu dia kerja kat Jabatan Statistik di Kuala Lumpur. Dia kisah dia lah. Jadi sebelum masuk polis lah. Okay. Tuan Kenny ni kata Sedap Palung dia bersara. Dia bersara tau. Dia bukan bersara tau. Dia salam Nuslan. Terima kasih, salam satu rahim. Tuan Kenny ni dia tak sampai umur 55 tahun, sebelum 50 tahun kan tak. Dia kata Sedap Palung dia umur 43 tahun dia berhenti polis. Masa tu pangkat dia DSP. Mungkin ada sebab lah tu kenapa dia berhenti daripada polis kan, pada aktif. Umur dia 43 tahun. Apa yang Pak Long dapat tahu lah pasal dia ni. Okay. Dia ni fizikal dia besar badan dia. Segak atau gambar muda dia memang segak orang dia. Handsome, badan tak. Dia pernah ada kes tu dalam masa dia dalam F-team tu kan. Dia terjun 20 kaki tu. Nak terkam komunis kat bawah pokok tu. Kau bayang macam berani tak berani dia tu. Dia ni memang hati kering. Tuan Kenny ni masa muda dia. Dia pernah melawan dengan perompak negara jiran. Yang konon-konon perompak tu kata dia dia ada ilmu kebal lah. Dia pernah lawan, dia berani lawan. Kalah perompak tu. Dan Tuan Zahirman ni kawan rapat pada Kenny ni. Sebab Kenny ni, sebab apa kita sebut Kenny ni? Sebab dia ni lah yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman dia. Sebab dia salah seorang komander. Dia komander dalam F-team ni. Dia pegawai merintah lah, yang merintah lah. Sebab masa tu pangkat dia DSP. DSP tu lah. Dia ni kawan baik. Daripada mula join polis sampai dia pergi. Dia ni dapat latihan daripada CIA tau. Pada tahun 86. Dia teknik-teknik penyiasatan CIA pun dia ada. Selepas latihan tu sebagai inspektor percubaan, dia masuk polis, habis polis. Selepas habis latihan polis, Kenny dia masuk Polistan sekejap. Tugas am lah sebagai pegawai penyiasat. Dia sebagai pegawai penyiasat. Masa tu kadang Keselamatan Negara kocak-kacir. So ialah tahun 69 kan. Akibat serangan bersenjata PKM. Masa tu kan PKM telah isytiharkan pemberontakan kali kedua tu. Tahun 68. Jadi dia tahun 69, tahun 70 lah dia dah jadi inspektor percubaan tu dah. Jadi dia bekerja sebagai pegawai penyiasat dulu. Lepas tu dia mohon minta PPH. Sebab dia rasa tak sedap dah kerja kat pokan ni kan. Dia nak masuk hutan. Dia nak mencari, nak memburu komunis. Banyak kali dan dapat, dan beberapa kali dia terlibat lah dalam kes operasi di hutan-hutan di Sarawak dan juga sepadan Thailand. Satu kejadian pada 9 September 1972. Ini kisah dia lah ni.
Hari tu adalah hari ulang tahun kelahiran dia tau. Kenny, ulang tahun yang ke-23. Kalau orang lain, hari ulang tahun tu disambut bersukaria dengan kawan keluarga lah. Tapi dia menyambut ulang tahun ni dalam hutan tebal kat Sarawak. Raskom Sarawak. Pagi tu dia memimpin pelatun dia merayap ke dalam hutan mencari komunis. Ini cerita dia lah. Pengalaman pertama dia tentang engagement komunis kan. Jadi dia perlu berhati-hati lah setiap langkah tu, kena ambil berhati-hati lah. Pada pukul 11 pagi tu kan, Kenny nampak kelibat musuh tau di sebelah kanan. Nampaklah masa dia mencari buat rondaan kan. Jumlah tu lebih kurang 5 atau 6 orang nampak. Kenny pun dengan pantas berisyarat pada pelatun dia, ambil perlindungan dan ready lah nak menyerang musuh lah. Ya. Kenny menembak pengenas yang paling hampir dengan dia. Tepat sasarannya. Tapi tak pasti mati tidak lah, tapi kena lah. Selepas tu berlakulah pertempuran yang sengit antara kedua pihak. Peluru bersimpan siur, ya. Tembak-menembak berlawanan selama setengah jam. Okay. Nasib baik menyembelahi mereka dan anggota pelatun tak ada yang cedera dan komunis tu larikan diri. Ya. Sebab apa? Tiba-tiba tengah tembak-tembak senyap. Keadaan jadi senyap. Jadi kena tahulah komunis dah bunuh dan melarikan diri. Mungkin kehabisan peluru ataupun bawa lari rakan-rakan yang cedera lah. Model macam tu, rakan cedera dia bawa lari. Okey. Kenny ambil tindakan memburu. Track pun jelas nampak ada kesan darah. Dia memburu lah. Tak apa lama tu akhirnya dia jejak musuh hilang. Tak jumpa, hilang lah. Jadi Kenny kemudian menumpukan usaha mencari di kawasan sekeliling. Akhirnya berjaya menjumpai kemah-kemah musuh yang masih digunakan lagi. Di dalam kemah tu penuh dengan bom buatan sendiri jangka sama banyak. Belum dapat sampai dipasang lah gitu. Ya. Kalau sebenarnya tujuan komunis tu dia nak pasang jangka sama kat kawasan tu. Tapi Kenny dengan pelatun ni dah sampai dulu kan. Itu yang berlaku pertempuran tu. Okay? Jadi dalam kemah tu dia tengok kan, dia tak ada pengalaman pun pasal jangka sama ni. Tapi dia cuba mematikan beberapa jangka sama tu. Dan dia bawa balik rescue. Dia punya berani tu. Bawa balik. Itu satu tindakan yang kurang bijak sebenarnya. Kau tak biasa, kau tak tahu pasal jangka sama, kau berani bawa balik. Kan? Maklumlah kalau meletup, habis, hancur semua. Kan? Oleh kerana Kenny memang mempunyai naluri yang kuat, yang berani mencuba, dia cuba melakukannya. Dan dia berjaya mematikan jangka sama tu. Jadi pegawai dia kagum lah tengok keberanian dia ni. Langsung dihantar pergi khusus pakar bom. Dekat Lukinta. Jurulatih termasuk daripada jurulatih pakar bom pada US dan SAS British. Ya. Kepakaran ni lah yang Kenny gunakan semasa dia join CID dan pasukan F ni. Dia dah pergi khusus bom ni kan, yang kat sama ni. Dia dah kepakaran. Jadi kepakaran ni mak berguna masa dia join F team nanti. Okey. Masa pergerakan kulis bawah tanah di kem PPS meletakkan Tugu Negara semua tu kan. Kenny tu lah memang peranan penting dalam matikan bom ni. Sebab dia pakar tu kan. Jadi tahun 76. Ni tahun 76 ni tahun yang apalah bagi dia. Kata ni career dia lah nak join F team ni ya. Keberanian dan kebijaksanaan Kenny ni menjadi perhatian pihak atasan. Lalu pada tahun 76 ya, beliau telah dipilih mengikuti join pasukan F team ni. Dia bukan ahli asal F team tak. Dia masuk tahun 76 masuk, okey. Satu pasukan elit dalam SB. F team dia mula SB. Dalam SB ni ada pasukan elit dia. Macam pasukan peliutan lah kan. Pasukan peliutan tapi ada pasukan elit dia. PPS VT 69 kan, Komando 9. Sekarang ni pasukan polis dah ada berapa elit team dia. UTK pun elit team dia kan. VT 69 pun elit team dia. Tetapi F team dah tak ada dah. F team telah dibubarkan tahun 1995 sebelum. Okey. Jadi dia ditawarkan lah join pasukan elit SB ni. Kejayaannya dalam membuat persisikan tu bermula di sini lah. Hari pertama dia melapor pada 1 Jun 1976. Hari pertama melapor kan. Dia telah dibawa menghadap bos nombor 1 dia, nombor 1 Datuk Wan Yaakob yang berpangkat senior assistant commissioner SSC lah. SSC ni satu bintang lah ya. Untuk kali pertama menghadap jumpa pegawai besar lah. Kata Datuk Wan Yaakob,
Ini kata Datuk Wan Yaakob ke dia ni. Hanya kamu seorang dipilih daripada semua pegawai yang ada kerana aku yakin akan kemampuan kau. Maknanya pihak atasan ni dah tengok dia punya apa? Dia punya prestasi dah kan. Dia terpilih. Sekarang ni dia kata, kamu akan mengetuai pasukan F. Dia kata, kerjanya adalah membuat perisikan, dia kata, terhadap musuh. Ini kerja kau kata. Okey, perisikan musuh. Engkau akan mengetuai pasukan ni yang kebanyakannya terdiri daripada bekas-bekas pengganas yang berpengalaman. Kebanyakan anggota F-Team ni adalah bekas-bekas komunis yang telah berjaya dijinakkan macam orang cakap tadi tu. Okey. Jadi dia cakap itulah. Jadi kamu akan hidup dengan mereka, makan tidur dengan mereka. Kerja kita tangkap komunis hidup. Mission kau maknanya buat merisikkan dan tangkap komunis hidup. Dan kau bekerjasama dengan anggota-anggota kau yang terdiri daripada bekas-bekas komunis. Kalau kau berani tak itu? Kita tak tahu tentang bekas komunis tu pura-pura kan. Masuk lautan semua boleh kita. Tapi Kenny berani. Kau tengok dia dekat TV tu muka dia cool, relax. Ya nampak lah memang kira no nonsense punya orang lah. Ada satu pesanan yang Datuk Wan Yaakob yang buat membakar semangat Kenny satu. Dia kata apa? Buktikan kepada PDRM yang kita orang Melayu boleh buat apa yang pegawai bangsa lain boleh buat. Sebab apa? Kebanyakan masa tu yang SB ni, yang bagian komunis ni kan, adalah ramai yang bangsa Cina. Sekarang kau Melayu kau boleh buat atau tidak? Sekarang kau bekerja kebanyakan anggota tu bekas komunis. Jadi apa ni kata Datuk Wan tu? Kata Datuk Wan lagi, kita juga boleh buktikan, kita juga boleh menembusi organisasi musuh. Kita juga boleh mendapatkan maklumat taktikal dan kita juga boleh menangkap musuh hidup. Dia nak macam tu. Okey. Sejak dari itu Kenny simpan tekad lah untuk merealisasikan amanat dia punya bos itu kan, Datuk Wan Yaakob ni. Datuk Wan ni. Datuk Wan Yaakob ni.